Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Sekiranya di luar negara, istana-istana lama akan diubah suai menjadi kawasan pelancongan. Selain menawarkan tarikan yang bersejarah, sudah tentu ia mampu menjana ekonomi setempat. Namun demikian, berbeza dengan situasi di tanah Melayu. Terdapat beberapa bangunan istana lama yang terbiar, ibarat hanya disimpan hak penjagaannya sehingga menunggu masa untuk roboh. Berikut adalah 3 istana lama yang dahulunya masyhur tetapi kini terbiar begitu sahaja. Istana Raja Muda 1922, Perak. Salah satu istana yang terbiar dan seringkali mendapat perhatian media adalah Istana Raja Muda yang terletak di Jalan Syed Abu Bakar, Teluk Anson atau kini lebih dikenali sebagai Teluk Intan. Lebih 6 dekad lalu, istana lama ini pernah menjadi singgahsana rasmi bagi duli yang teramat mulia Raja Muda Perak Darul Rizwan. Bangunan istana lama yang dikenali Istana Raja Muda terletak di Jalan Syed Abu Bakar menjadi tempat Raja Muda Perak yang pertama bersemayam, iaitu almarhum Raja Muda Abdul Aziz yang kemudiannya menjadi Sultan Abdul Aziz Al-Muqtasim Billah Shah ibni almarhum Raja Muda Musa Sultan Perak yang ke-31. Istana Raja Muda ini dibina pada 1922 dan ironinya bangunan ini merupakan sebahagian daripada warisan sejarah Kesultanan Perak yang perlu terus dipelihara untuk tatapan generasi baru. Antara aktiviti yang pernah diadakan di istana itu ialah menerima kedatangan Gubernur Jeneral Malayan Union Sir Malcolm MacDonald ke Teluk Anson pada 1947 dan beliau diraikan oleh Sultan Perak ke-32 iaitu almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah yang ketika itu bergelar Raja Muda. Antara perayaan terbesar yang pernah diadakan di situ ialah majlis perkahwinan pada 1 Ogos 1963 di antara Raja Aminah yang merupakan puteri kedua kepada Raja Muda Perak ketika itu iaitu Raja Muda Musa dengan Lieutenant Tengku Ibrahim putera kedua Sultan Pahang. Majlis berlangsung meriah dimulakan dengan 15 das tembakan meriam menandakan bermulanya letak kerja majlis yang diketuai oleh Kadi Teluk Anson Haji Abdul Kahar Abdul Jabbar. Majlis perkahwinan berlangsung meriah dengan ramai tetamu kenamaan daripada seluruh negara hadir bagi meraikan pengantin diraja. Dikatakan pada tahun 2021 istana yang berusia lebih 99 tahun ini dibuka bidaan untuk dijual bagi projek komersial namun ditangguhkan selepas terdapat bantahan daripada segelintir pihak. Istana Sepacendera 1882, Kedah. Seunik namanya, Istana Sepacendera dikabarkan dibina Sultan Kedah ke-25 Sultan Abdul Hamid Halim Shah ketika era pentadbirannya pada 1882 hingga 1943 sebagai lambang kasih seperti mana Taj Mahal dibina. Istana Sepacendera dibina pada tahun 1882 iaitu selepas Sultan Abdul Hamid yang baharu menaiki takhta pada tahun sama mengahwini isterinya. Bersesuaian dengan pembinaan istana itu yang ditujukan buat isterinya, reka bentuk bangunan itu termasuk ukirannya cenderung kepada ciri dan budaya dari Siam dengan diadun bersama rekaan Melayu. Malah Istana Sepacendera adalah istana pertama Sultan Abdul Hamid di Alustar. Berikutan sebelum ini baginda bersemayam di Istana Anak Bukit. Lebih menarik, Sultan Abdul Hamid dikatakan menggunakan sejumlah manisan lebah dan putih telur yang dicampur bersama bancuhan simen dipercayai untuk menguatkan lagi struktur dinding bangunan istana. Tidak hairanlah struktur bangunan 3 tingkat itu masih kekal utuh sehingga ke hari ini dengan temboknya masih tegak berdiri walaupun usianya sudah menjangkau ratusan tahun. Istana lama ini berlokasi di Jalan Kampung Baru, Bukit Tinggi, Kepala Batas, Kedah dan masih boleh dilihat orang awam dan kewujudan istana lama ini merupakan antara bukti kehebatan orang Melayu suatu ketika dahulu. Di istana itu antara puteri dan putera yang diputerakan ialah Tunku Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Tunku Sulong selain Tunku Roziah, Tunku Zamzam dan Tunku Kasim iaitu Tunku Laksamana. Menurut cucunda almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah iaitu Tunku Mansur Tunku Kasim, istimewanya bangunan itu adalah disebabkan keunikannya yang tersendiri dari segi ukiran dan reka bentuk. Selepas kemangkatan Sepacendera, bangunan istana itu dijadikan sebagai sekolah perempuan Kampung Baru pada 1922 iaitu sekolah Inggeris perempuan pertama atas usaha Tunku Ibrahim. Apabila sekolah itu dipindahkan ke Jalan Langgar Alustar, bangunan istana itu dijadikan
didirikan pula Sekolah Rendah Tunku Abdul Halim yang kemudiannya dijadikan sebagai cawangan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Bagaimanapun, kini ia terletak di dalam kawasan Sekolah Menengah Islam Al-Haj, namun dibiarkan sebagai sebuah bangunan lama yang usang. Meskipun sebelum ini ada kabar angin untuk membaiki semula bangunan istana itu, namun usaha berkenaan sehingga kini masih belum dijalankan. Istana Tunku Kudin 1867 Kedah. Istana terbiar berusia lebih 100 tahun di Bukit Tinggi Kepala Batas telah diperkatakan oleh orang ramai sebagai istana Raja Bersiung. Sebaliknya, istana tersebut sebenarnya adalah kepunyaan Tunku Diauddin Ibni Sultan Zainal Rashid atau lebih dikenali sebagai Tunku Kudin. Tunku Kudin pernah diangkat Raja Muda Kedah ketika pemerintahan abangnya Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah pada 1854 hingga 1879. Istana Tunku Kudin dibina pada tahun 1867 selepas dia dipecat abangnya kerana campur tangan dalam hal ehwal negeri Selangor dalam Perang Saudara Selangor. Istana 2 tingkat milik Tunku Kudin itu dibina dengan menggunakan telur putih dan manisan lebah dipercayai bagi menguatkan struktur dan binaannya, manakala untuk menghidupkan keseluruhan lampu dalam Istana Tunku Kudin dikatakan mengambil masa setengah jam bagi memastikan segenap ruang istana benar-benar cerah. Istana yang terletak di jalan utama berdekatan Taman Tabung Haji Kepala Batas itu kini terbiar dengan semak samun. Ia tinggalan lama yang berpotensi dijadikan tarikan pelancong serta mampu menjadi satu nilai tambah buat negeri Kedah. Namun malangnya sehingga kini istana tersebut masih terbiar dan dihiasi dengan semak samun dan belukar. Sekian.